Okey, seperti yang kita semua maklum, beberapa hari kebelakangan ini terdapat berbagai-bagai isu yang berkaitan dengan UMNO, ya, terutamanya dari segi sokongan kepada kerajaan, dari segi apakah stand pendirian daripada ahli-ahli Parlimen BN dan berbagai-bagai isu lagi timbul, termasuklah surat yang dikeluarkan oleh Sesat Agung kepada ahli-ahli Parlimen UMNO untuk menyatakan pendirian. Jadi ramai rakyat di luar sana tertanya-tanya apakah pendirian kita. Hari ini seramai 21 ahli Parlimen telah membuat pendirian yang juga disokong oleh 10 lagi ahli Parlimen yang tidak dapat menghadiri perjumpaan, dan 10-nya menyatakan persetujuan dengan pendirian semua yang lain. Jadi terdapat 31 ahli Parlimen yang menyatakan pendirian yang sama. Pendirian kami adalah ahli-ahli Parlimen menjunjung kasih dan menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, iaitu memperkenankan supaya kerajaan hari ini meneruskan pentadbirannya dan akan menentukan keabsahan kerajaan hari ini di Parlimen. Dan Kebawah Duli juga bersetuju dan memberi perkenan supaya satu usul undi percaya dibentangkan di dalam Parlimen dan ahli Parlimen boleh menentukan pendirian sama ada menyokong ataupun tidak menyokong usul tersebut. Jadi jelas bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mahu supaya Parlimen diadakan, sidang Parlimen diadakan, dan penentuan untuk sama ada kerajaan hari ini masih terus boleh berfungsi selepas daripada bulan September ini ditentukan oleh ahli Parlimen sendiri. Dan ini jelas bahawa pihak istana tidak lagi menerima SD ataupun akuan sumpah ataupun surat-surat sokongan. Jadi jelas bahawa walaupun ada statement daripada Presiden UMNO yang mengatakan beliau akan menghantar nama lagi, saya rasa ini adalah bertentangan dengan perkenan yang dan juga keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kami ahli-ahli Parlimen yang setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong akan patuh kepada titahnya, iaitu apa pun perkara yang nak diselesaikan tentang perkara yang berkaitan dengan kerajaan perlu dilakukan di Parlimen. Dan kami berpandangan perkara-perkara lain adalah perkara yang di luar daripada perkenan Yang di-Pertuan Agong. Sama ada menghantar SD ataupun surat akuan, termasuklah untuk melakukan tindakan yang boleh meruntuhkan kerajaan sebelum Parlimen diadakan. Jika tindakan kita meruntuhkan kerajaan, bermakna kitalah yang menggagalkan hasrat dan juga titah daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku supaya Parlimen bersidang dan keabsahan kerajaan ditentukan di dalam Parlimen. Jadi tidak timbul isu yang mengatakan ahli Parlimen derhaka dan sebagainya. Mungkin yang derhaka adalah pihak yang melanggar titah daripada Yang di-Pertuan Agong supaya perkara ini dibawa ke dalam Parlimen pada bulan September ini. Mengenai dan tumpuan daripada kita adalah
kita akan terus membantu kerajaan untuk menyelesaikan isu terkini, iaitu isu kerajaan menyelesaikan pandemik COVID-19 dan juga menyelesaikan isu rakyat yang ketika ini terjejas dan terkesan daripada pandemik COVID-19. Sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab, terutamanya di kalangan menteri yang kini diberikan tugas di barisan hadapan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan pandemik COVID dan juga penyelesaian isu ekonomi rakyat ini, kita merasakan bahawa kita tidak bertanggungjawab kepada rakyat jikalau kita meninggalkan kerajaan ini secara tergesa-gesa seperti yang diarahkan oleh parti. Jadi kita sebagai ahli parti yang setia kepada parti, yang mana objektif parti dan juga objektif kita sebagai wakil rakyat adalah untuk berkhidmat kepada rakyat, menarik diri serta-merta, menumbangkan kerajaan dan lari daripada tanggungjawab kita yang diberikan, diamanahkan oleh rakyat, merupakan satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita tidak mahu menjadi pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Dalam keadaan rakyat susah, kita lari daripada medan perang ini. Jadi kita akan terus menyokong berdasarkan seperti saya kata tadi, titah daripada Yang Bertuan Agong untuk kita terus kekal bersama kerajaan sehinggalah keabsahan kerajaan ini ditentukan di dalam parlimen. InsyaAllah di dalam parlimen kita akan buat keputusan apabila sampai masanya. Mengenai surat menyurat yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung UMNO yang memberikan tempoh 48 jam sahaja, ianya dilihat bertentangan dengan perundangan. Dan kita akan melihat perkara ini dan kita akan membuat keputusan sama ada ingin menjawab atau tidak surat tersebut. Kita akan bincang lagi lah. Ya, kita akan bincang semula. Dan dalam masa yang sama, oleh kerana arahan daripada Presiden melibatkan kami ahli parlimen, maka kami mendesak Presiden supaya berjumpa dengan setiap kami ahli parlimen supaya dapat diperjelaskan tujuan dan juga hasrat beliau kepada kami ahli-ahli parlimen sekalian. Jadi kita merasakan tak boleh keluarkan arahan tiba-tiba tanpa berjumpa dan memperjelaskan kepada kami tentang tindakan yang dilakukan oleh Presiden ini. Pada ahli parti, percayalah, kami merupakan pemimpin yang setia kepada parti. Walaupun setiap tindakan kita jangan sampai merugikan parti dan jangan sampai membebankan rakyat atas tindakan kita. Jadi saya setakat itu rasanya yang boleh saya sampaikan. Mungkin rakan-rakan Tan Sri MCA mewakili komponen, Sila Nurwi mewakili komponen ya. Terima kasih Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri. Saya bersama dengan Datuk Seri Sarah berada di sini. Kami merupakan wakil komponen ataupun Barisan Nasional dan sebenarnya kedua-dua parti juga telah membuat kenyataan di mana yang kita sedia maklum, iaitu Biro Politik MCA telah membuat satu ketetapan bahawa kita membawa apa juga ketetapan Barisan Nasional yang diluluskan pada tahun lalu, dan ketika itu adalah untuk tujuan menyertai kerajaan Perikatan Nasional sehinggalah PIU akan datang. Jadi selagi keputusan itu kekal, kita rasa terpanggil untuk membawa ketetapan ini. Kita bersama-sama dengan rakan-rakan perjuangan dalam BN dan kita akan bersama-sama dan kita berharap kita mementingkan rakyat. Soal COVID kita uruskan dan akhirnya rakyat yang akan berkeputusan melalui PRU. Dan saya rasa itu saja. Dan apa juga pandangan penterian kita telah kita edarkan kepada media 2 hari yang lalu. Sekian, terima kasih. Okay, bagi pihak MIC setakat ini kita memang pegang pada keputusan Majlis Strategi MIC dan juga keputusan muktamar daripada Pucuk Pimpinan Barisan Nasional.
MIC dan MC tertakur dengan keputusan Barisan Nasional sebagai ahli parlimen sebab kami telah diberi peluang untuk bertanding atas tiket Barisan Nasional, bukan atas tiket MIC ataupun MCA. Maka segala keputusan haruslah dibuat di peringkat Barisan Nasional. Sehingga sebarang keputusan dibuat, kita teruskan sokongan kita seperti mana disebutkan oleh Yang Berhormat B kepada kerajaan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang pertama. Yang kedua, soalan terbesar ahli-ahli MIC telah bangkitkan adalah di peringkat Barisan Nasional termasuk UMNO dan MC, kita hanya ada 41 kerusi. Dengan 41 kerusi, UMNO dapat penetapan takkan kerja dengan DAP, takkan kerja dengan Bersatu, dapat kita tarik daripada Sokong Bersatu dan juga takkan kerja dengan PKR. Maka dengan 41 kerusi, apa hala tuju kita? Ini satu soalan yang saya sebagai wakil rakyat perlu menjelaskan kepada ahli-ahli parti. There must be a narrative. Everybody blur. Satu Malaysia blur. Kita dah tarik diri bersama-sama UMNO, tapi ada keputusan no PKR, no DAP, no sekarang Bersatu pun tak ada. Di manakah alat tuju kita? Bukan suka-suka MIC boleh keluar, because we have to answer the members. Bukan saya. Satu Malaysia blur. Apa pendirian Barisan Nasional keluar. Kerajaan akan jatuh. Sedangkan kita lebih kurang 41 tak nak sokong Ahmad UMNO, tak nak sokong Bersatu, tak nak sokong PAL, tak nak sokong DAP. Dan tidak mana-mana pihak boleh tubuhkan kerajaan. Apa akan terjadi kepada negara kita dalam keadaan hari ini? Dengan kes COVID meningkat, ekonomi terjejas, krisis politik, maka kita sedia mengikut. Tak ada masalah kalau nak ikut pendirian UMNO, tak ada masalah. Tapi keputusan kena buat di peringkat Barisan Nasional dan kita kena ada satu naratif atau game plan apa ke arah mana. Kalau saya sebagai individu tak ada masalah, saya boleh ikut. But I have to answer the members. So sampai sekarang satu Malaysia tak tahu jawapan. If anybody, any of the reporters knows, I'll be very happy. All of us blur. Ataupun ada tak orang buat kerja-kerja tersirat demi kepentingan diri mereka? So itu je pendirian. Terima kasih. Jadi saya memberi ruang kepada kepimpinan MCA dan MIC, satu lagi PPRS yang juga menyatakan persetujuan kepada pendirian kita kerana keputusan yang dibuat adalah oleh MT UMNO tetapi belum dibawa ke MT Barisan Nasional, yang mana ada 4 ahli parlimen terdiri daripada komponen Barisan Nasional. Jadi sepatutnya dibawa juga ke mesyuarat Majlis Tertinggi BN sebab kita di parlimen adalah di atas lambang BN, iaitu kami adalah ahli parlimen BN. Okey, jadi itu saja. Saya tak nak komen, tak nak menambahkan keruh di dalam parti pun dah nampak semakin keruh. Jadi kalau saya tambahkan lagi kekeruhan itu tidak baik. Saya tak nak rakyat melihat UMNO ni sebagai parti yang bermasalah. Jadi sekiranya yang pentingnya adalah pendirian kita. Ya, soal parti itu biarlah kita di dalam sesi yang lain untuk kita bincang. Ada apa minta sebut satu persatu. Ya. Ya. Ya betul, saya jumpa seperti biasalah dia penasihat kepada Barisan Nasional. Lebih-lebih lagi dia bekas pemimpin kita yang masih bersama kita. Ya, dan Datuk Najib dah pun membuat statement press conference pada hari Khamis lepas dan very clear. Sri Najib dalam statement dia lepas, kalau kita masih tidak lupa, iaitu beliau menyokong kerajaan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini. Saya tak tahu sama ada dia dah ubah pendirian atau tidak.
Tapi dari segi statement yang dibuat, apa yang dikeluarkan dalam media sosial dan sebagainya, dia mengatakan bahawa dia menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Yang dia pun juga tidak mahu melihat kerajaan ini tumbang. Terutamanya sekarang apabila Buah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong telah pun menyatakan pendirian atas dan perkenan beliau. Tapi saya tak bolehlah nak cakap bagi pihak Datuk Seri Najib. Hari Khamis lepas dengan hari ini, hari semalam mungkin berbeza. Ya. Dan apa yang saya bincang dengan dia adalah tertutup antara saya dengan Tuan Najib. Jadi saya tak boleh nak komen lebih daripada itu. Mana nama? Okey. Yang tanda tangan menyokong kan? Tak ada. Ingat yang tak ada. Ayat 10 tadi. YBKJ Rembau, Datuk Seri Rizal Marikan berada di Tokyo sekarang. KJ sedang meeting tentang program vaksinasi bersama dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Jadi tiga ni ada urusan. Yang Muhammad Atta telah pun balik ke Sabah dan menyatakan persetujuan. Seterusnya Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein sekarang ni sedang ada di dalam mesyuarat ASEAN. Begitu juga dengan Kimanis tak sempat datang. Dia try nak naik flight pagi tadi, kalau sampai pun tak sempat. Zahidi Padang Besar. Begitu juga dengan Parit menelpon Jelebu mengatakan sokongan, Putrajaya dan juga Tanjung Piai. Jadi ada 10 Betul Tanjung Piai. Ada tadi KJ, Rizal, Dr. Adham, Atta, Kimanis, Zahidi, Parit, Sembro, Hisham, Kundan, Putrajaya dan Tanjung Piai. 10. Tak sebut juga. Yang sokong. Yang sokong. Yang sokong. Yang sokong ada 21 yang sign setuju. Tadi pun sign setuju. Datuk Seri Mahathir, Datuk Seri Syahidan, Datuk Seri Idris Yusof, Tan Sri Noh Omar, Datuk Seri Tajuddin, Datuk Seri Hassan Arifin, Datuk Seri Aziz Rahim, saya sendiri, Tan Sri Anwar Musa, Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq, Datuk Seri Ismail Muhammad Said, Datuk Seri Abdul Rahman bin Muhammad, Datuk Seri Ismail Muttalib, Yang Berhormat Syahar bin Abdullah, Yang Berhormat Datin Mastura, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, Datuk Seri Jalaluddin bin Alias, Datuk Haji Salim Sharif, Datuk Seri Wee Kasiong, Datuk Seri Saravanan, 21 campur. Tak, sebab itu saya kata tadi, soal parti nanti kita akan bincang kemudian. Isunya sekarang ini adalah adakah stand kita, pendirian kita di dalam kerajaan. Tak ada. Saya ingat Noah ini dia tutup telefon
Tak dapat nak hubungi dia. Dia pun serabut pening kepala. Dia mengadu kat saya semalam. Saya pun tak tahu. Ya. Kepada Kerajaan Perikatan Nasional, yes, kita masih kekal. Dan itu pun keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi yang lepas, bahawa kita terus menyokong kerajaan hari ini. Tapi ialah kadang-kadang dia boleh berubah-ubah dalam masa seminggu, 2 minggu pun. Ya, jadi kita cuma yang kita sebutkan tadi, stand kita sebagai MP, ahli parlimen. Itu yang kita kata, saya akan tengok, saya akan baca surat tu. Saya pun belum menerima lagi. Ya, mungkin dia hantar melalui pegawai saya ataupun saya sendiri. Saya pun tak sempat nak buka saya punya WhatsApp group. WhatsApp ni saya tak buka lagi. Mungkin dia hantar. Kalau saya dah kata tadi, apabila dia hantar, bila dah terima, kita akan kaji dan bincang sesama kita di kalangan ahli parlimen apa yang harus kita lakukan selepas itu. Ya? Saya pun tak tahu apa action yang dia nak buat. Apa prosedur dan sebagainya, saya tak tahu. Adakah melalui show cause letter yang perlu saya jawab, saya pun tak tahu lagi. Dan saya pun tak tahu apa kesalahannya. Adakah patuh dan akur titah Jabatan Agung itu merupakan satu kesalahan. Kalau itu menjadi kesalahan, saya tak tahulah siapa yang derhaka, siapa yang tak derhaka. Ya. Itu kena tanya Dr. Samsul. Saya tak nak jawab bagi pihak dia. Walaupun dia letak jawatan, tapi saya tak tahu sama ada dari segi sokongan kepada kerajaan atau tidak, itu kena check dengan dia sendiri. Alright? Okay.